Ramai tak faham bahawa kita hidup dalam dunia yang saling kait-mengait, interconnected world, borderless world. Boycott MACD, walaupun kepunyaan orang kita, walaupun saham-saham dibeli secara pasaran terbuka, masih ada impak yang lebih besar daripada yang nampak oleh mata kasar. Ada sesuatu yang dinamakan intangible value dalam bahasa perkawanan, iaitu nilai yang tidak boleh diukur atau nilai jenama, brand equity. McDonald adalah jenama asing, jenama termasyhur fast food rangkaian seluruh dunia yang di belakangnya kurang-kurangnya mesti ada kepentingan elitis. Ya? Dan apabila kita lihat gambar kononnya tentera Israel selepas membunuh kanak-kanak dan wanita di Gaza, diraikan dengan Happy Meal McDonald, itu gambar konon, kita tak boleh sahkan, jangan kita hanya tengok, kita copy paste. Menganjing, naik kemarahan membara terlalu mendadak umat seluruh dunia, terutama di sini, sehingga boycott MACD nak bagi tutup, tak kisah walaupun 15,000 ke apa ke pekerja adalah orang Islam sendiri, lebih daripada Starbucks dan KFC, dan ada orang cuba mempertahankan bahawa boycott MACD tak akan bawa apa kesan. Ada orang cuba memperlekehkan, kamu boycott ini tak menyentuh Israel, tak menyentuh Zionis. Walaupun saya tak menyokong boycott mana-mana kerana saya percaya langgar dengan hukum Allah, jangan cederakan binatang maupun tebang pokok yang tak terlibat dalam perang. Tapi saya nak kata, ia boleh lihat sebagai satu collective effort, satu tindakan kesatuan umat. Kerana umat perlu bersatu, itu ayat lebih wajib. Dan boleh anggap ini sebagai satu latihan umat menunjukkan perpaduan. Supaya dunia tahu, sekurang-kurang kat Malaysia tahu, suara umat ni keramat. Ya? Bahawa umat ni bila bersatu atas satu perkara, dia boleh meranapkan satu gegasi walaupun simbolik. Orang kata saham dia tak jatuh. Tapi intangible value tadi, nilai yang tak tersebut itu, akan meletakkan jenama McDonald itu jatuh harga. Apabila sesiapa di asing ke apa, kuasa asing, bank dunia ke, nak beli McDonald, dah jatuh harga. Kita tengok Nestle, jenama yang dipunyai oleh kononnya Yahudi juga, menyusupi seluruh cara hidup kita. Susu, Nestle, kita tahulah, Milo ke Ovaltine ke. Kalau dia diboykot oleh umat, harga saham dia jatuh. Mereka sekurang-kurangnya tahu bahawa jangan main dengan umat. Mereka nak jual kepada orang Islam, besok nak jual macam MACD kepada orang Arab ke, yang Reza Corporation orang Islam ke, orang Melayu ke. Orang Melayu kata, tak ada nilai lah jenama ini. Dan sekelip mata boleh diboykot, boleh hancur oleh tindakan umat Islam yang marah. So saya lihat dia ada positifnya. Bukan saya menyebahi mana pihak, saya cuma nak betulkan analisa bahawa orang kata tidak melalui saham, royalty itu tak semestinya sampai kepada dia. Kita lupa satu istilah perakaunan, satu istilah financial, kewangan, nilai aset jatuh. Dia akan mengakibatkan nilai sedunia. McDonald yang di Israel, McDonald di Eropah, McDonald di Amerika akan kena tempiasnya. Cuma tentu sekali kita sarankan supaya selepas boykot sesuatu jenama, selepas 15,000 pekerja tergugat pekerjaan mereka, ya dizalimi kerana McDonald lagi kaya, ratusan juta sepatut bayar pampasan.
bagi mereka pinjaman ke apa ke, atau bagi grant ke, atau VSS ke, tak apa. Tapi selepas kita lakukan ini, kita harus teruskan perpaduan simbolik umat ini, iaitu pergi pada mencari peluang perniagaan bersatu sendiri. Kita ada usaha, contohnya Coach Fadil melalui Malakab Mall, BMF, Digital Mall yang hadapi cabaran. Saya bukan kata gagal, hadapi cabaran. Kita haruskan tumpu menyokong perniagaan-perniagaan orang Muslim kita. Perniagaan kecil. Bukan saja Muslim, rakyat Malaysia kita, kerana dia kait-mengkait. Tidak ada satu yang duduk dalam pulau. Bantu rakyat jiran kita adalah bantu ummah. Kerana ummah terdiri bukan saja daripada orang Islam, tetapi juga yang bukan Islam. Al-Udhimah. Cara Nabi pun, piagam Madinah pun dengan orang bukan Islam. Sebenarnya majoriti tanah Arab bukan Islam semasa Nabi mengepung Mekah. Jadi bila kita lakukan itu, kita boleh bawa perubahan ekonomi. Kerana kita lemah ekonomi. Kita salahkan bangsa APEC lah, Cina. Kita salahkan Yahudi. Saya boleh tumpang salahkan cilaka ni semua orang. Cilaka ni dia PIG, kaya sendiri. Tapi apa alternatifnya? Apa jawapan kita? Kita kena sendiri berusaha. Ilmu kena mantap. Ilmu ekonomi, ilmu sains, ilmu perakaunan, ilmu elektronik, ilmu teknologi. Kita kena anti birokrasi kerajaan yang menghalang kita untuk mencapai jenama sendiri. Macam saya bawa ERP software sumber terbuka yang boleh jimatkan Petronas ratusan juta, jimatkan negara sebilion ringgit daripada lesen nak bayar pada luar negara. Tetapi apa nak buat, tak percaya pada bukan saja saya, ramai pakar toko komputer di negara ini yang boleh buat kod sendiri. Cuma nak ada piawaian saja. MySejahtera boleh bayar kepada Singapura, akhirnya sedar bahawa dia kepunyaan Israel. MySejahtera, sepatutnya boykot MySejahtera ni. 170 lebih juta ringgit. Kalau bagi saya buat 200,000 saja. Untuk siapkan server semua 2 juta. Letak mungkin tinggi-tinggi 10 juta untuk satu syarikat untuk memastikan dia sustainable, boleh berterusan. 10 juta berbanding 170 juta. Boykot MySejahtera. Bagaimanapun, kita umat kena ambil langkah ni yang dah bersatu, teruskan. Be positif. Kerana ayat Allah dalam surah Al-Hujurat, inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Bersaudara dengan Palestin, bersaudara dengan Yemen, bersaudara dengan Eropah, Afrika, Nusantara. Lupakan atau kendurkan masalah kaum, warna kulit. Ganti dengan panji-panji Islam. Pergi balik kepada Al-Quran. Kerana itulah kesatuan antara semua mazhab. Kalau pergi hadis-hadis, hadis kita lain dengan Syiah, lain dengan Sufi, lain dengan mazhab ini, mazhab itu, lain dengan Ahmadiyah, lain dengan Bahayullah. Tapi kalau pergi kepada Quran, kita boleh bersatu. Allah pun sebenarnya suruh kita bersatu dengan Yahudi dan Nasrani. Kerana ada ayat Allah dalam Quran yang mengingatkan mereka, kalau mereka kembali, kita boleh makan makanan halal kosher daripada Yahudi sembelih kerana tauhid. Kita boleh kahwin wanita mereka dan ahli kitab dan Nasrani mereka tanpa mereka memeluk Islam bagi wanita. Jadi kita kena jangan terlalu terbawa oleh naratif. Ada setengah pihak, terutama saya syaitan, iblis, mau kita bercanggah, marah, emosi. Umat Islam tenang. Apa dia membuat, dia berfikir. Jadi kita kena ambil satu langkah ke belakang, analisa dan diagnose apa sebenarnya penyakit kita, dan daripada sini selesaikan. Jangan kita lupa esok dan lupa mesej ini, ulang balik. Lagi sekali kita boykot lah, pergi teriak Allahu Akbar kat jalan raya. Bukan tak bagus, tapi terlalu reactionary, tidak proaktif. Sekian, Assalamualaikum.